Allahu 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 Allah Allahu إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام المسلمين أيضا ثم خصوصا الشيخ إسماعيل ثم المشايخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسائر الأبطال والأوتاد والأبدان والأنجى والأخيار والعرفاء وسائر أهل الله وللمشارق والمغارب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بإذني والوالدين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Baik, buka surat 14. Baris. Enam daripada atas. Baik. Qala musannif rahimahullah, adapun syarat Fatihah. Syarat membaca suratul Fatihah sebagai rukun qauli di dalam sembahyang itu yang tersebut di dalam kitab An-Nihayah, iaitu 9 perkara. Dalam kitab lain 10, dan kitab lain 11. Tak kisah banyak mana pun, yang penting faham dia. Dia kadang hakullah benda sama je, dia pecah lagi. Baik. Qala musannif rahimahullah, pertamanya hendaklah diiktikadkan bahawa bacaan Fatihah itu sekaliannya adalah fardu hingga satu huruf sekalipun. Itu dia, yakni dikosadkan dalam hati dia bacaan Fatihah itu adalah fardu, bukan sunat. Kenapa dia kata kena kosad fardu? Kena faham juga kan, benda tu dah tahu dah fardu, nak kalau kosad lagi. Kerana boleh jadi orang pada bacaan surah itu dia bacanya Fatihah juga. Jadi apa hukum baca Fatihah 2 kali? Yang pertama dia baca bacaan fardu, yang kedua dia baca iaitu sebagai surah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Bukan tak boleh, tapi tak pernah buat orang lah. Cuma kalau orang nak buat, tak boleh kata dia salah, tak boleh kata dia tak sah sembahyang. Sebab yang dituntutnya baca Fatihah sebagai rukun. Tiba-tiba lepas Fatihah, dia baca Fatihah lagi sekali. Dia ulang ke? Kosad hati dia apa? Dia itu sebagai bacaan surah, mengisi kaifiat bacaan surah yang sunat. Jadi hukum dia baca yang kedua itu jadi sunat. Tapi tak pernah buat orang lah. Cuma sesekali buatkan tengok. Dia untuk imam pun pening, ustaz pun belakang.
2 kali dia baca ni. Lepas tu Ustaz terfikir balik, boleh ke tak boleh? Kalau dia terfikir kan, boleh tak boleh? Tak baca pun boleh. Apa surah? Apa lagi kalau baca? Jadi tak semestinya surah itu selain daripada Fatihah. Boleh juga dibaca Fatihah. Rakaat kedua Fatihah juga. Jadi macam ada seorang sahabat tu, rakaat pertama kedua Qul Allah dia baca. Dia jadi imam. Hari-hari tak ada surah lain. Lepas Fatihah Qul Allah. Sama masuk maghrib ke isyak ke, itulah yang dia bawa. Hingga sahabat yang lain jadi macam kehairanan lah. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ya sahabat ni, dia bawa sahabat tu, dia kata, tak boleh baca tu saja, Quran tu banyak. Jadi tak puas hati jumpa Nabi. Dia Nabi putuskan. Jadi Nabi kata, Nabi bertanya kepada dia, kenapa kau buat yang demikian itu? Kenapa asyik baca Qul Allah saja? Padahal banyak surah dalam Quran ni. Laki-laki sahabat berkata, aku cintakan surah ni. Sebab aku terlampau cinta surah ni. Dia kata, ada orang dia cinta kalam Allah macam tu sini. Maka Nabi kata, engkau dengan surah itu akan masuk ke dalam syurga. Jadi kalau ada orang cintakan Al-Fatihah, dia buat macam tu, apa yang salah? Cuma ada bacaan yang disunahkan ketika solat tu. Bacaan dia panggil sunat hai'ah tu, surah tu. Kaedah susunannya jangan menyongsang bawah ke atas, atas ke bawah. Kalau kita kata wadduha, rakaat pertama, rakaat kedua alam nashrah. Dia macam tu turut. Jangan menyongsang ke atas. Rakaat pertama alam nashrah, yang kedua wadduha. Kemudian makruh. Nak dapat sunat tak dapat sunat dah. Dah makruh kerjaan dia. Kemudian pilihlah surah yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Tapi kalau tak ada daya dah, lebih kurang aja, panjangnya pun 1 ayat aja, tak mengapa. Contoh rakaat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua, Qul a'udzu bin nas. Agak panjang. Atau rakaat pertama Qul Allah. Rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas, kan lebih panjang daripada Qul Allah ni. Tak apa. Tak harus yang demikian itu. Jadi itulah maksudnya, jika timbul persoalan orang itu baca Fatihah 2 kali. Jadi ada orang tanya, sah tak sembahyang dia? Sah lah. Tengok qasad dia apa. Dua-dua sah. Kalau dia qasad kerana membetulkan Fatihah dia yang pertama, sah juga. Kalau dia anggap dia sebagai bacaan yang sunat, iaitu hai'ah di dalam solat, sah juga, tak ada masalah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Lagi dan keduanya daripada 9 syarat sah Fatihah dalam kitab ni, jatuh Fatihah itu di dalam masa sedang berdiri betul. Jadi hendaklah membaca Fatihah dalam keadaan berdiri kalau bagi orang yang mampu. Jika orang itu uzur ketika duduknya, ketika baringnya, tak kisah. Syarat sah dia berdiri bagi yang mampu. Tak mampu tak boleh buat apa dah. Barang yang dia mampu lah. Kemudian yang ketiganya, hendaklah mendengar oleh dirinya. Mendengar ni sekadar didengari oleh telinga dia sendiri. Tak payahlah baca terlampau kuat sampai orang saf depan dengar, saf belakang dengar. Kadar ni kadar urfiah. Kebanyakan orang kata okey ni lah kadar dia, kebiasaannya dengar lah. So bagi orang yang bermasalah gegendam telinga dia, tukar badak, orang ini hendaklah dia jumpa kawan dia, tanya, aku baca macam ni okey tak okey? Kawan dia kata, ni okey lah, tapi dia kurang dengar, sayup-sayup dia, dimaafkan bagi dia. Tak perlu dia tekan supaya dia dengar juga. Dah syarat sah. Mengalahkan imam lah kawan tu. Dulu masa muda dengar konsep depan-depan, konsep rock, Wing semua kan, bawa lagu metal, duduk kat tepi sound speaker, memang pacah gendang. Yang keempatnya, mualat.
yakni berturut-turut. Banyak rukun qauli memang kena ada mualat. Yakni berturut-turut bacaan tu jangan diselangi oleh zikir yang lain. Ini kalau kita selangi sebutan yang lain, wajib ulang dari semula, bukan daripada ayat sebelum. Dah sampai ihdinas siratal mustaqim, disebut kataan yang lain. Contohnya alhamdulillah. Kenapa tu? Sebab dia bersih. Alhamdulillah, terbersih tak kata, tapi wajib ulang balik bismillah. Fatihah ada tak? Kecuali kata Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, tidak batal kalau mengata amin. Sebutan amin tak batal tak? Tak batal Fatihah dia, mualat dia tak batal. Mualat Fatihah. Walau dah selang dengan kalimah lain itu amin. Kerana apa tu? Kerana kalimah amin tu adalah tuntutan sunat di dalam solat. Bila imam baca dhalalin, sunat bagi makmum sebut amin bersama dengan imam dia. Kenapa pula dia nak sebut amin padahal ketika tu baca Fatihah? Sebab ada orang dia suka baca Fatihah tu mengiringi imam. Contohnya solat tarawih, sebab selalu imam ni tak surah dia laju. Dia sambung ayat dia wasal semua laju. Jadi dia punya Fatihah selalu tak sempat habis imam dah rukuk. Jadi dia tak nak ketinggalan daripada rukuk imam tu lambat sangat. Dia baca juga. Imam baca Fatihah, dia baca Fatihah juga. Jadi imam habis dulu sebab imam baca laju. Dari imam waladhdallin, dia baru sampai ihdinas siratal mustaqim. Sunat dia berhenti baca Fatihah tu dan mengata amin, kata Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Jadi dia ni dah seluk silingan dengan kalimah lain. Tak batal ke mualat Fatihah dia? Tidak. Kerana dia adalah tuntutan syarak, iaitu kata amin dulu. Lain dari kataan amin, contohnya alhamdulillah ke, subhanallah ke, atau apa saja lain daripada itu, maka hukumnya Fatihahnya itu batal. Ya, kerana batal mualat dia. Hendaklah mula daripada bismillah balik. Habis. Qala musannif rahimahullah ta'ala, terus. Yang kelima, iaitu tertibkan. Ini selalu orang letak ujung. Baik, ketertib, ya, ni ikut susunan. Dan yang keenamnya, jangan terbalikkan dia. Ada ilmu kita panggil ilmu sonsang. Dia sonsangkan bacaan Fatihah ni. Kita dengar dia baca Quran, rupanya dia amalkan sihir. Tu bomoh kan, dia baca terbalik. Dia terbalik kan, macam mana ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, baru penyusang ke atas. Siratal ladzina an'amta, naik ke atas. Ilmu apa tu yang jadi macam tu? Sihir apa? Banyak tu gunaan. Salah satunya ilmu penghasil. Buat macam tu, ramai orang kasih. Bini orang kasih kat dia. Dah sihir, main dengan setan jin kan. Jadi yang buat kerja, tapi jangan lama, hukumnya haram. Amalkan sihir tu membatalkan iman. Berat tu ya. Tapi itu yang diamalkan orang. Sampai nyantuk sekali ilmu setan dia, menyonsangkan ayat-ayat Allah tu. Dan yang ketiganya, hendaklah mendengar oleh dirinya sendiri. Apa ni jauh pergi dia. Yang keenam, memeliharakan sekalian hurufnya. Nombor 6 tu, pelihara huruf tu penting. Yakni pelihara tu jangan dihilangkan satu huruf atau ditambah satu huruf. Jaga syaddah. Syaddah ni, sabdu ni paling-paling orang tak jaga. Bila sabdu, syaddah dia mesti henjutkan suara tu, itu dia punya syarat sah. Contoh pada lafaz bismillah, orang selalu Bismillahirrahmanirrahim. Bila antara baca Bismillahirrahmanirrahim, mana ada syaddah dia? Dia kena bismillah, kan sabdu tu min alif lam lam, sabdu di atas bawah, sabdu bawah mil, lam di atas la, milla hirra.
Ha alif lam ra satu bawah hir, ra di atas ra ni orang dulu punya je lah. Hirra kan? Rahim, Rahman, Nirra. Hirra dengan Nirra, Nirrahim. Dia kena Nirra, tak boleh baca Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sah. Macam tu. Jaga. Lagi jaga huruf tu dengan makna betul sebutan huruf dia. Ini lagi penting. Makhraj. Dekat mana makhraj huruf dhad? Selalu orang jaga pada walad dhalin, tapi tak jaga pada ghairil maghdub. Kan sini ghairil maghdubi alaihim. Ni ke sini? Ni. Boleh tak? Okey. Dalam zaman moden. Ini pakai dua mahfuz. Ghairil maghdubi. Kasih besar sikit biar nampak. Ghairil maghdub. Dia nampak? Nampak ni tukar sekali. Maghdubi. Tu dia. Kat sini huruf ni. Huruf ni selalu orang tak ambil perhatian. Titik hilang pula. Jadi suara. Maghdub. Cuba maghdub. Sebut dia mesti kembung pipi kanan. Garham lidah berat ke sebelah garham. Maghdub. Mesti nak sebut dulu. Maghdub. Dia kembung, tak kembung jadi. Atau kiri. Maghdub. Ghairil maghdubi alaihim. Cuba. Ghairil maghdubi alaihim. Ini bukan rai. Dia bukan rai orang Melaka rai sikit. Sebab dia ada bunyi sikit. Lidah ke sini. Bukan ujung lidah. Beratkan lidah je. Dia ni huruf dot ni. Dia ni kumpul angin. Huruf ni dia sama dengan ni. Huruf ta, huruf za, ba. Lebih huruf ghaib. Huruf apa? Huruf dot. Ni huruf dot. Ini jaga dia sama je. Dia ni kena kumpul angin. Huruf sad lagi. Sira. Sad, si. Okey, siratal ladzi. Tapi dia tak kumpul angin, dia tekan. Sira. Di depan. Sira. Yang ini kumpul angin 3 ni. Yang ini 3. Yang ni cuba po. Tu. Keluar dia boleh. Jaga sikit yang pakai kipas tu. Cabut. Huruf za, al-zalamu. Zalim. Za. Okey. Huruf ba. Ba ni dia mesti kembung belah kanan atau kiri. Ba. Okey. Jaga. Itu makhraj. Kalau kita baca tak ikut makhraj. Huruf dot bunyi dot juga tapi baca depan. Maghdu contohnya. Tak sah bacaan. Dikira batal bacaan tu walaupun bunyi dia betul. Kecuali orang yang ummi. Memang tak boleh buat. Dimaafkan untuk diri dia lah. Kita yang belajar boleh betul ni tak dimaafkan. Tapi oleh kerana tak belajar, tak berusaha, salah baca, batal. Batal Fatihah dia, batal lah solat dia. Dia kalau belajar boleh betul. Ni belajar dah. Tak taksir dari belajar tu tapi tak boleh pula. Dimaafkan. Dan dia termasuk kategori orang yang ummi, maka tak boleh dia jadi imam selagi ada yang qari. Kalau dah tak ada dah, dia aja yang ada pun boleh. Qala musannif rahimahullah ta'ala terus.
daging. Yang ketujuhnya, memeliharakan baris. Ini penting. Jangan suka alaihum dengan walaupun ada qiraah baca macam tu. Alaihum, padahal ain tu kita panggil harfu jar. Kerja huruf jar ni membaris bawahkan akhir kalimat isim. Yang tu kita panggil isim dhamir. Jadi isim kena baris bawahi dalam qahu. Dia alaihum kan. Tapi kalau kaedah bacaan Quran ada begitu, qiraah yang baca begitu, maka sah bagi diri dia lah sebab dia belajar, tak sah bagi kita. Jadi jangan kita ubahkan baris, ataupun kita panjangkan baris. Harakat mat asli jangan dipendekkan. Kalau kita pendekkan mengikut tarik kita ni, Syatibi, Jazari ni, kalau dipendekkan pada mat asli itu kira lahan jali. Lahan khufi. Ya. Kalau dipendekkan. Ya. Contoh Maliki Yawmiddin. Itu dua harakat kan? Tapi maknanya sama. Malikin Nas kan sama. Kenapa Malikin Nas baca pendek? Tapi ada kaedah qiraah yang boleh baca pendek dekat situ. Kalau dia belajar, bolehlah. Kemudian jangan panjangkan pada harakat mat, dia panggil jali. Kenapa? Tadi kalau panjang dipendekkan boleh jadi khufi. Tapi kalau yang pendek dipanjangkan boleh jadi jali. Kesalahan jali. Lahan jali itu seperti pada kalimat budu contohnya. Iyyaka na'budu wa iyyak. Kita dengar orang Arab baca macam tu. Kat Mekah pun kadang kita dengar dia du tu panjang. Iyyaka na'budu wa iyyak. Bisa. Dia dah tambah huruf waw. Kita tambah tak boleh, kurang tak boleh. Jadi macam mana dia boleh baca macam itu tu? Kalau dalam tarik kita tak sah bacaan tu, dalam mazhab kita pun tak sah. Jadi kalau imam tu baca macam tu, kita di Mekah ke, di Arab ke, kita jumpa imam baca, dia panjangkan harakat dal tu, yakni ditambah waw sakinah, wajib kita mubarakah. Dan kita tak tahu tarik kan. Kita tahu dia orang alim, tapi tak tahu tarik kan. Mana boleh mengikut gitu je. Kalau kita belajar, ada qaul dalam ulama qura yang kata boleh, baru kita dah belajar, baru kita boleh follow dia. Sama juga dalam masalah mengikut imam dalam mazhab lain yang tidak membaca bismillah ketika membaca Fatihah. Dalam kitab lain menyebutkan boleh ikut, tapi dia tak bagi tahu syarat dia. Syaratnya ialah jika kita zanni, yakni percaya yang dia baca bismillah tu, cuma tak kuat. Sebab dalam mazhab dia, sunat mazhab Hanafi macam tu, sunat baca bismillah tu. Jadi Fatihah tak termasuk bismillah. Bagi dia alhamdulillah tu permulaan ayat Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat. Kita situ adalah pertengahan ayat. Jadi bagi dia tujuh juga kecuali bismillah. Jadi kalau kita nak duduk belakang dia, kena ada zon, percaya yang dia baca. Sebab dia sunat dalam mazhab dia. Jadi kalau kita tak mendapati kepercayaan tu, kita memang jelas duduk belakang dia ni, tak dengar langsung baca bismillah, maka tak ada dapat zon tu, tak dapat was-was yang ada. Hendaklah kita sembahyang sendiri, tak sah ikut di belakang tu. Itu ada dasar. Jadi kalau pergi ke India, pergi ke mana, Pakistan, kena perhati benda ni lah. Tapi kalau dapat kita zon ni, tak ada masalah, follow je. Habis. Dia dalam fiqah ni senang, jangan kaji. Sangka yang kuat, percaya je, dah boleh dah ikut.
Nah, fiqh macam tu dia punya kemudahan dalam fiqh ni. Kalau kita tak kaji dia, kita sangka dia baca je lah, dia ahli empat mazhab, boleh follow, boleh ikut. Tak payah kaji, dengar tak payah. Senang. Macam tu, fiqh dia macam tu lah. Sangat mudah fiqh ni jalan dia. Baik, tapi tak bermudah-mudah sangat. Dia mudah, ada kaedah lah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala. Yang ke-8. Ke-28 bukan 28. Ke-8. Memeliharakan tasydidnya. Tasydid dia asing. Tasydid dalam bab lain, bukan memelihara huruf tadi. Ya, tasydid dia asingkan, iaitu sabdu syaddah tu kena jaga. Dan yang ke-6nya mengeluarkan 6 lagi. Yang ke-9nya memeliharakan sekalian kalimahnya. Pelihara lagi kalimah dia, apa beza dengan pelihara huruf? Yakni memelihara sebutan kalimah jangan digantikan dengan kalimah yang lain. Contohnya kalimah kalimah apa? Allah diganti dengan Rahman. Bismillahirrahmanirrabbilalamin. Contoh. Mereka sendiri kan haram. Satu haram, yang kedua membatalkan bacaan. Jadi pelihara kalimah dia tak boleh ubah. Itulah kalimah dia. Jangan ubah sana sini. Demikianlah bunyinya bunyi suratul Fatihah tu. Dia tak masuk bismillah kat sini. Kenapa ni? Dia tak masuk bismillah di mazhab Hanafi tu. Kan. Demikianlah bunyinya, bunyi suratul Fatihah tu. Kita kena tambah sini. Ya. Supaya menyatakan pada kita bismillah tu satu ayat pada suratul Fatihah. Sekejap tengok mana dia. Kat sini pendek je. Dia kata alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin je. Terus sampai amin. Kat kitab baru ada ya? Okey, kitab lama ni boleh jadi silap cetak. Mengarang ni mazhab Syafi'i, dia bukan mazhab Hanafi atau Hambali. Jadi letakkan sana bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Fatihah ni penting lah. Apa kata kita tengok Fatihah ni? Selalu kat Fatihah ni ramai yang terlepas pandang tau. Kita belajar sikit. Pasal dia rukun qawli, kita kena belajar semua. Doa saya dah belajar ke belum? Doa sebutnya. Kita tengok hukumnya. Pendek nampak. Ini boleh terus kita. Nampak boleh nampak ni? Nampak. Okey, alhamdulillah. Boleh lah sikit. Dah lama tak menulis ni. Bertahun. Baru-baru ni je menulis. Dulu tulisan saya masuk kitab. Ustaz-ustaz disuruh saya tulis untuk kitab karangan dia. Dulu lah, sekarang tak payah. Okey, kat sini pun banyak hukum dah.
Betul kan? Iya sih. Ada poin ini. Nakut. Kat sini selalu orang tak bawa. Siapa lagi? Bukan buat pengajian khot tadi. Ayam di siap saya.
Habis. Boleh? Betul tak? Ini dia, kalau macam ni dia saya dapat toyib je, tak dapat runtas. Sing-sing ni. Baik, tengok sini okey. Dalam mazhab kita, Syafi'i, Fatihah ni ada 7 ayat. Dan dia juga termasuk bismillah. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tak sama dengan mazhab lain ni. Dia orang berhenti dekat sini. Dekat arah yang pertama ni, dekat sini ni bagi mereka satu ayat yang lain. Okey. Jadi itu sebab bismillah ni bukan satu ayat. Contoh dalam mazhab Hanafi umpamanya. Jadi mereka mula dengan alhamdulillah. Kita yang berkewajipan tak boleh tinggal walaupun satu huruf, asalkan surah Al-Fatihah, ayat Fatihah, tak boleh ikut dia kalau dia tak baca, kecuali dengan tadi itulah. Sebab zanni kita kuat, kita berkeyakinan dia baca. Okey, habis. Tengok kat sini. Bismillahirrahmanirrahim ni yang penting dekat huruf ba, tak boleh tinggal. Jadi jangan baca Bismillah, tak boleh. Dengan salam, Assalamualaikum, tak boleh juga. Sebab dia tinggal alif kena Assalamu. Dia baca Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dengar imam dia baca, kita mubarakah. Tak mubarakah, semain kita baca. Baik, ini adalah solid dia sebenarnya. Ajar untuk solid dia. Baru dia cantik. Okey. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Wah, beza juga okey. Jadi dekat la ni Bismillah, cuba millah. Dia syaddah tu, dia kena hujud. Sini, syaddah ni 1, 2, 3 syaddah. Dan kat sini ada 4, 5 syaddah. Lagi ada tak? Sini ada tak ada lagi? 6 syaddah dia. Sini ada syaddah lagi 7. Kemudian kat sini ini 8, 9. Lagi ada tak? Kat sini 10 syaddah dia. 11. Mana? 12. Nampak ni 14 sikit je. 12 lagi. 12, 13, 14. Lagi ada 14. Ada 14 syaddah yang wajib kita jaga. Ingat, cara sebut syaddah mesti dihejutkan suara. Iya. Cuba. Iya. Huruf ya nak sebut jana, kita lebarkan mulut. Iya. Dia tak iya tadi. Iya. Nampak gigi dia. Okey. Kita sambung sini tu. Lagi sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Okey, dah ke syaddah. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Ila
adalah lekat di langit hampir gigi hadapan L. Tapi antara L dengan Al duduk tengah. L. Orang Arab ni macam tu. Itulah jari. Baik, dia kena roh tebal. R-O punya apa? Roh. Dia roh. Dia ada takrib. Letakkan roh. Cuba roh. Jangan ra. Ra tu bacaan Imam Warsh. Dan kalau dia baca ra, dia baca tarkib, kita baca tafkhim tebal. Jadi sebut roh. Baik. Al-ham. Jaga huruf ha. Huruf ha ni dia kena jaga dia pedas. Ni hamas ya. Okey. Jadi al-ham. La buang. Al-la kamu. Al-ham. Bila kita dekat langit atas dia tak akan bunyi la tu. Alhamdulillah. La. Kalau la itu nak cakap. La. Ana adri. Contoh kan. Jadi la ni dia lembut je. La. Hujung kita. La. Ya betul. Ya. Alhamdulillahi Rabbil. Roha dada ni orang cakap dada sebab dia suara daripada perut. Sebab tu orang cakap dada. Kalau selalu orang tukar jadi hirab, dia jadi habab tu, habdas. Jadi tak nak tekan, jangan kecilkan tekan. Keluar suara tu daripada dada. Macam mana apa? Harimau. Sebab harimau. Hari-hari. Ada orang cakap hari-hari. Benar kan? Jadi dia jaga. Rabbil. Syada. Rabbil. Ro tafkhim. Temu dengan ba ni, tu dia jadi macam, dia lebih kuat. Sifat dia jadi kuat. Rabbil. Rabbil alamin. Ini huruf halkum ni, huruf ain ni dia jaga. Cuba nak dapatkan makhraj ni, kita matikan dia. Jangan lagi. Tekan sini. Alamin. Ada orang di hidung dia alamin. Juga. Tapi salah makhraj sama. Cuba ta'. Dia nak dapat makhraj, kita kena belajar tasrif. Tengok nampak lagi? Kurang ni. Tukar. Belajar tasrif. Tasrif fi'il madhi. Atau sulasi mujaz mazid. Itu dia. Boleh dapat? Pakai hitam. Dia punya mata dah habis. Dia mesti dakwah David tekan. Mata dia habis hancur.
Okey, nampak. Baik, sini. Cuba tengok. Fa'ala. Yufa'ilu. Dalam lagi. Yufa'ilu. Fa'il. Fa'il. Tekan. Ain. Taf'ilan. Taf'ilan. Taf'ilatan. Fa'ala yufa'ilu. Fa'il. Taf'ilan. Taf'ilatan. Cuba. Betul lah. Gimana macam apa? Kelas orang kelas. Nabi cakap beliau kelas. Oh, malam-malam dah jangan gimau. Tapi dia mungkin dapat makhraj asal bacaan kita. Ya. Fa'ala. Kali yufa'ilu. Fa'il. Taf'ilan. Taf'ilatan. Fa'ala yufa'ilu. Fa'il. Taf'ilan. Taf'ilatan. Cuba terus. Fa'ala yufa'ilu. Fa'il. Taf'ilan. Taf'ilatan. Cuba. Fa'ala yufa'ilu. Fa'il. Taf'ilan. Taf'ilatan. Dia kena tekan lagi. Fa'ala. Dalam. Fa'ala. Yufa'ilu. Fa'il. Tekan. Fa'il. Taf'ilan. Taf'ilatan. Itu dia. Ini kita panggil wazan sulasi mazid. Satu huruf. Bab yang kedua. Bab yang pertama af'ala yuf'ala. Af'ala yuf'ilu af'il if'alan. Ini bab yang kedua fa'ala yuf'ilu fa'il. Taf'ilan taf'ilatan. Ada belajar bahasa Arab sini? Bila nak belajar. Satu huruf satu pahala. Kelebihan dia. Kata Nabi SAW, ta'allamul Arabiyyah wa'allimuhan nas. Hendaklah kamu belajar bahasa Arab dan ajarkan pada manusia. Jadi kat sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, kita tengok dalam. Ini kita panggil hukum dia izhar qamari. Apa dia? Izhar qamariyah ataupun qamariyah. Atau dipanggil alif lam qamariyah. Sama dia. Maksud izhar tu dia jelas. Tanpa berdengung, tanpa melirik. Ada orang kalau sambung kat sini milham, dia tak mau. Dia kena milham. Dia tak boleh. Contoh dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Milham. Dah salah. Dia kena milhamdulillah. Dia basah lah wasal. Sini wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu maksudnya izhar qamari. Qamariyah. Dia tak jelas tu. Baik. Betul. Hi ni roha tu nak kena jaga. Jangan baca hi tapi hi. Hi Rabbil. Tapi bacaan selalu orang suka ambil ujung-ujung. Tak mau. Dia jadi makna lain. Dia kena ambil sini. Lillahi Rabbil Alamin. Cuba. Lillahi Rabbil Alamin. Selalu kalau kita putuskan bacaan, kita suka ambil ujung-ujung ni. Salah tu. Macam ni. Wa iyyaka nasta'in. Salah. Kanas. Jangan. Dalam musik tu. Jangan ambil ujung-ujung tu. Kalau sambung ni dengan ni, jadi makna lain. Sebab ini domir. Dipanggil domika. Engkau seorang lelaki. Wa iyyaka nasta'in. Jangan kanas
Mana masih kan dari sabtu kan dengan dekat dan sikit baik. Nak bagi tahu jangan ambil ujung-ujung. Ambil keseluruhan kalimah. Jangan suka ambil ujung sini. Rabbil bil'an tadi. Dia jadi makna lagi. Baik, kemudian tengok kat sini lagi huruf dal. Tadi roha. Huruf mim dulu lah. Alif mim. Alif ni dia buka besar dulu. Tak payah kejap sangat. Di ujung bibir syafawi. Maliki. Itu orang ada di sekolah itu bukan ma Melayu. Jadi nak lahjatul Arabi dia. Contoh amma. Cuba. Mana dia contoh sini. Ar-Rahim mim. Oh, tu besar. Kecil no. Buat macam ni. Amma. Disabdukan. Letak bibir tu dekat. Lagakan je. Amma. Macam tu. Jadi samalah kat sini. Alhamdulillah. Hamdu. Nak sebut du ni, huruf dal ni, lidah pergi ke langit keras sebelah atas hampir dengan gigi hadapan. Sentuh gigi, pangkat gigi pun boleh. Du. Alhamdu. Itu huruf dal. Dua dal. Ad. Alhamdulillahi Rabbil jadi tafsir kita baca Rabbil Alamin. Okey, sekarang kita tengok sini ma'arij sukun. Ma'arij sukun ni baca dia mi dulu, baru ni tengok. Min ya mi dulu. Baru ujung baru taruh nun. Jadi nak taruh nun tu lidah sentuh juga pangkal gigi hadapan. Langit-langit keras yang hampir dengan gigi hadapan juga. Jadi alamin. Coba. Mi dulu. Mi. Cuba mi dulu. Mi gitu. Mi. Min. Alamin. Lidah masa sebut mi tu, lidah belum sentuh atas lagi. Jangan alamin. Jangan salah. Alamin. Dia macam dia dengar dia sebab huruf nun tu. Okey. Jadi baru betul bacaan dia. Cukup dia dua huruf ni hari ni. Hari lain kita sama. Tenang. Baik, semua baca balik. Kita dengar bismillah sampai alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu panggilan cacat bacaan. Sebab mat asli dibaca panjang. Terlebih harakat dia. Ini mat asli ni dua harakat dia. Ini mat asli ni. Mat tabi'i. Okey? Kena jaga. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ada orang suka panjangkan bacaan mak asli tu. Contoh baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harakatnya dah salah. Jadi cacat bacaan. Tak Korea kali. Okey, terus
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kurang, taruh lagi. Coba Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak dapat tu. Sikit. Coba sini tau, buka hidung. Alamin. Okey, coba lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Melayu kuat ke Melayu. Ini semua dia ada keras ni. Dah tahap tu tak. Kena makan bunga cekir. Isap bunga cekir tu, cuba. InsyaAllah boleh dapat. Dia balgam banyak dalam tekak pun susah dapat. Nanti akan kita sambung. Kalau tulisan tu ada lagi lah. Kalau dia padam, lain kali tu. yang Ar-Rahmanir-Rahim. Ada ujung kata dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang ujung. Oh, dia hinjut. Baik, jangan henjut luar tu. Bagus dia sebut dia Ar-Rahmanir-Rahim. Dia hinjutkan, batal bacaan. Kenapa? Kerana sini nama dia ialah mad arif sukun. Kenapa arif? Apa makna mad arif? Kenapa apa nama mad arif ni? Mad arif. Tu dia. Arif sukun. Lah ni dah cincang macam ni. Nampak jadi nampak. Arif sukun. Arif mad. Okey, mad ni artinya panjang. Mad artinya panjang. Arif ialah kedatangan atau mendatang. Lis sukun sebab berhenti atau waqaf. Itu sebab nama dia dipanjangkan kerana dibaca mati. Kerana dibatikan bacaan atau diwakafkan bacaan. Baik. Jadi jangan sesekali letak syaddah. Kalau kita letak henjutkan dia jadi syaddah. Contoh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia juga min. Mana ada syaddah sini? Bukan rukun, bukan sukun tapi syaddah. Kerana dia tambah syaddah, syaddah ada 14 dia jadi 15. Kalau semua tambah syaddah, batal, satu pun dah batal. Jaga hati, semua ma'arif sukun dia tak ada henjut. Cuma kedudukan lidah tu diletak pada akhir itu yang jadi seolah-olah macam itu tapi tak ketara. Contoh ni Alamin. Dia bukan min. Jaga. Ini dulu ada imam tu tapi sekarang dia betul kan. Agak didengar sebenarnya online tu. Ada masjid tu satu orang tu dia solat Jumaat saya terpaksa mubarakah. Tapi sekarang dia cantik lah. Dia juga tapi dia dah betul bacaan dia. Agak didengar lah online tu ada orang yang tegur dia. Sama dengan hujung. Jangan kita tambah-tambahkan syaddah. Allah Allah. Ya. Rahmanir-Rahim. Yang Terlalu panjang. Tak boleh. Dia dua rakaat ni. Dia keseluruhan daripada mi sampai nun tu ialah boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Terbaik buat 4 rakaat sederhana. Kalau sederhana, maksudnya kaedah bacaan kita tu tadwir. Bacaan tadwir memang terbaik. Sebab Nabi kata khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan ialah yang sederhana. Pekerjaan ibadat ke dunia ke sederhana. Jadi kalau kita jadi imam, bacaan tajwid terbaik untuk kita. Tak laju sangat, tak cepat sangat, tak lambat sangat. Lambat melirik pun orang menyampah tu. Kalau sedap lain, boleh talena kita dibuai suara dia. Ni dia baca, aduh ya Allah ya Karim. Jaga sikit.
Allah. Baik, soalan. Sini kita cari kitab dulu. Ke mana dia? Ke-8. Kemudian yang yang ke-9-nya last sekali ialah membaca yang kalimahnya. Jadi demikianlah bunyinya kat situ. Kita nota dulu. Wallahu a'lam bissawab. Sambung. Karit marratin sani insya-Allah. Baik, ada soalan. Ya. Kita baca Fatihah seorang-seorang dan kita amin. Sunat amin. Dan kalau kita dengar orang baca, kita tak baca. Kita tengah duduk-duduk dengar baca Fatihah. Sampai walat zalim, sunat juga kita sebut amin juga. Walaupun orang lain yang baca. Walaupun dalam radio. Walaupun radio baca, sunat kita sebut amin. Sebab dasarnya, bila kita mendengar saja bacaan surah Al-Fatihah adalah doa, maka disunatkan bagi orang yang mendengar, sama ada dia imam atau makmum atau orang yang tak sembahyang, untuk mengucapkan amin. Wallahu. Walaupun dia tak dengar mana orang baca ni, jin baca, amin juga. Kalau lain lah. Kalau dia tak berapa jelas sangat Ihdinas siratal mustaqim. Ada banyak orang kita ringan sesuatu, to tu pun dia ringan sesuatu. Ya, to tu cacat. Dia to ni dia kena besar sikit. Dia kedudukan dia tak betul. Ini guru saya cakap marah. Ni apa kau tu ya, to surah apa ni? Kena besar sikit. Baru betul. Baik. Huruf C ni dia kena tekan sikit. Itu belum sampai sini tau. Baru sampai sini dia tanya, dia buka sikit lah. Huruf so depan. So C su angin kumpul. So C su sirat ada orang baca sirata salah, itu bukan haraf, itu ismi buat. Ada orang dia balik keluar gagak dia siratal ladzi, salah, itu bukan lagi lahan khufi, jari terus jadi sirat, jadi sirata. Tapi kalau orang ada gigi yang lain asing, dia memang susah sebut. Apa nak buat kan? Tanam gigi tu. Yang pakai. Baik, soalan ni. Tambah sunat tambah. Sebelum baca Fatihah dalam solat, sunat tambah a'udzubillah. Tapi tak sunat lagi kalau kita masbuk. Makmum masbuk tuntutan dia baca bismillah terus. Fatihah terus. Kalau dia baca auzubillah, imam rukuk kan, dia nak dapat tumakninah, dia tak boleh rukuk lagi. Dia kena tambah satu ayat yang sama panjang dengan auzubillah tu, baru dia boleh rukuk. Kalau dia tak tambah, dia rukuk batal. Kan? Jadi dia tambah, imam tak sempat nak tumakninah rakaat tu. Jadi jangan baca auzubillah terus bismillah. Kalau kita dah lambat lah, dah jadi masbuk. Baik. Ada soalan? Dalam online ada soalan? Tajwid ya. Kalau di pondok ngajar juga. Tapi saya ngajar sambil-sambil. Dan bila jumpa ayat Quran dalam kitab, saya akan ajar lah. Kalau orang lain dalam di pondok saya ada ajar lah. Ustaz Nasir Al-Hafiz, dia ngajar tajwid. Boleh datang pondok, cuma je pagi-pagi setiap hari, Isnin sampai Jumaat, pagi tu pukul 9 sampai pukul 11 lah. Percuma belajar, boleh datang. Tapi sini siapa nak datang? Datang ke sini, boleh datang, tak ada orang. Kalau baca yang tak betul kalau tu juga baca alhamdulillah. Istiqlahkan kat situ. Itu lahan khufi. Tak Tidak membatalkan bacaan, tapi dia tak qari.
Jadi dia tak layak jadi imam. Melainkan semua makmum jenis dia juga, dia boleh jadi imam. Ya, ya. Amal alham lagi kan? Is macam-macam. Bot pun tak kol-kolah, dia kol-kolah kan? Kalau berhenti dia kol-kolah. Dzalika fadlu dia fadlullah kan? Dzalika fadlu minallah. Tapi sebab dia tu syair, dia tu selawat, dia bukan ayat Quran, harus dijadikan dia tu harut. Lagi sedap daripada tahan. Dzalika fadlullah, tak sedap bunyi itu walaupun dia fasihahnya gitu. Jadi dia sedap ni. Dzalika fadlu minallah. Itu harus dibuat dalam syair, dalam selawat. Tapi tidak harus ketika baca Quran punya haram. Itu beza. Tapi dalam bacaan, kalau istitalah dalam bacaan Quran, dia panggil lahan. Dia bukan panggil haram, dia panggil lahan. Allah lagi. Tak ada. Allah a'lam bissawab. Alhamdulillah, Allah menawwir qulubana kal hidayah kama nawwarta 'ala syamsika badana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah